Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita nak sambung balik kitab kita ni Ziarah Hud siri ke berapa ke-12 ni tak. Fasal kedua, larangan dari berkelana ke kubur-kubur serta dari mengambil kubur tu sebagai tempat sambutan-sambutan perayaan. Tajuk pertama, larangan dari bermusafir ke selain daripada masjid-masjid yang tiga. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu telah bersabda Rasulullah SAW, mafhumnya, janganlah kamu bermusafir berkelana kecuali ketiga buah masjid. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jilid 9 muka 115 hingga 106. Lepas tu, dan beliau telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu menyampaikan padanya, Nabi SAW bersabda, mafhumnya, janganlah kamu berkelana kecuali ketiga buah masjid. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis ni hadis riwayat Muslim juga dah. Muslim dah sahihnya juga. Jilid 9 muka 167 168. Dan dalam riwayat yang lain oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu memberitahu bahawa dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, berkelana hanyalah ketiga buah masjid, Kaabah, Mekah lah dah, masjidku, Masjid Nabawi dan Masjid Ilya. Masjid Ilya tu Masjid Aqsa lah. Jadi sebenarnya muka 168. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad lah, daripada Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bahawa beliau berkata, terserempak Abu Basrah Al-Ghifari dengan Abu Hurairah, dan dia telah datang dari At-Tur. Lalu beliau, yakni Abu Hurairah, berkata, dari mana engkau datang? Dia berkata, dari At-Tur, Bukit Keturan lah. Aku salat padanya, ambil berkat ke apa lah situ nak. Lantas beliau berkata, adapun jika aku berjumpa engkau sebelum engkau pergi, nescaya engkau tidak akan pergi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, janganlah kamu berkelana melainkan kepada tiga buah masjid saja, iaitu Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Riwayat Ahmad jilid 6 muka 107. Kita tengok riwayat tu. Ada fungsi masjid, benda-benda kalau kita kata nak ibadah banyak, pahala banyak, nak suruh berkat. Sebab lain pun kita ada berkat, tapi tak ada faedah berbanding lebih berkatnya tiga buah masjid dia. Buat masa sajalah. Dan takut selagi jadi fitnah pada orang-orang awam, orang jahil. Jadi kita kiranya tempat yang seumpama kita buat macam masjid, kita kata mustajab doa, pahala besar, lebih mustajab doa dan lebih berkat. Jadi tak boleh lawan ke masjid tu ni. Tak ada faedah kita pergi masjid lain kalau nak banding dengan masjid tu. Kalau tidak, lebih kurang kapal kita, lebih kurang masjid rumah kita ni. Jadi tidak perlu kita nak jalan jauh. Kecuali tiga masjid tu tersebut di mana ada lebih fadilat tepat. Fadilat tempat tu lebih berkat, tepat lebih situ belaka. Bukan tempat lain tak ada berkat belaka. Rumah kita ada berkat dah. Semua tu ada berkat banyak sikit dah. Tapi tak padan, tak ada nilai berbanding dengan tiga buah masjid tu. Kalau kita nak jalan jauh, tak boleh modal dah. Kita nak pergi jalan tu biar masa kita dah. Baik kita selawat di rumah kita ibadah rumah kita dah, ataupun masjid kat rumah kita dah. Jadi tidak ada faedah mana lah. Ni pisah cari masjid. Mau siapa ke apa nak cari kubur tak wali lah, kubur Nabi lah ke apa dah. Itu benda karut dah. Okey. Inilah hadis lambat ini dan para ulama mutakhirin telah bercanggahan dalam mentakwilkannya. Masalahnya takwil lah. Dan berkenaan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, telah menyebutkan percanggahan tersebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Ibn Hajar sekali dalam kitabnya Fathul Bari, serta selain mereka berdua pun pakat sebut belaka khilaf nak peheguan hadis tersebut. Darah yang saya lihat paling luas menyentuh kajian ini adalah Allamah Sidi Hasan Khan. Paling panjang lah perbahasan, paling detail sikit. Itu Allamah Sidi Hasan Khan ulama India ni, bukan setara raja lah. Dalam syarah beliau As-Siraj Al-Wahhaj min Kashfi Mutalib Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi ulama India lepas Jami' Ibn Hajar Asqalani, lepas Jami' Imam Nawawi ke apa Imam Hajar Asqalani, lepas tu macam kita kata kosong dah kajian hak detail sikit dah. Dia berpindah pada ulama India dah. Yang punya syarah kitab besar, tafsir besar, tafsir punya besar syarah.
Begitu kita. Syarah hadis ni besar-besar hanya berlaku di ulama India pula lepas tu dah. Jadi kitab ni Sirah Al-Wahash min Kashfi Mutalibi Sahih Muslim Sidi Hasan Khan. Kajian beliau telah menghabiskan 34 muka surat. Bab ni sajalah perkara tentang hadis tersebut dah. Lain syarah tak panjang. Hak entah apa 34 muka surat dah. Bersahih besar pula tu dah. Pada muka surat 84 hingga 117. Daripada juzuk kelima dari cetakan Qatar. Dah. Detail. Dan setelah pendatangan pelbagai pendapat dan perbincangan, beliau berkata, dan ada pun bermusafir bagi selain menzarihi kubur-kubur sebagaimana yang telah lalu, misalnya dah. Sungguhnya itulah sabit dengan dalil yang sahih. Berlaku pada zaman baginda SAW dan diperakui oleh Nabi SAW. Maka tiada jalan untuk menegah dan melarang darinya. Tidak serupa bermusafir untuk menzarihi kubur. Kali ini tidak berlaku pada zaman baginda SAW. Baginda tidak memperakuinya bagi seorang pun dari kalangan sahabat-sahabat baginda. Baginda tidak mengisyaratkan dalam satu hadis pun pada melakukannya dan memilihnya. Dan baginda tidak mengisyariatkannya untuk seseorang pun dari umat baginda. Tidak dari segi kata-kata dan tidak pula dari segi perbuatan. As-Sirajul Wahaj. Dan sungguhnya Rasulullah SAW telah menziarahi ahli Baqi' dan selainnya tanpa musafir. Dan berkelana ke kubur-kubur dan musafir jauh-jauh lah. Untuk mengingati akhirat. Kita cerita dah sebenarnya poin utama ni ziarah kubur ni ingat akhirat. Dan ia adalah kelonggaran yang disyariatkan. Bukan benda utama sangat tapi longgar disyariatkan. Bahkan disunatkan lagi digalakkan. Bahkan sunnahnya wajib sehingga ke hari kiamat bagi siapa yang mencintai darul akhirat. Kalau siapa ingat akhirat. Matlamat ini ingat akhirat di kubur ni. Berpegang dengan sunnah yang suci tapi bukan dengan mengutamakan bermusafir. Dan milih berkelana ke penjuru yang jauh. Orang tak ada kerja yang buat ni ziarah kubur ke apa ni. Hak jauh-jauh ni, hak dekat-dekat pada lah. Matlamat ingat pada akhirat. Tu dah. Jadi panjang punya cerita apa? Benda-benda lain tu tak ada masalah. Tapi kubur masalah. Kalau kita nak pergi tempat belajar ada masalah. Nak pergi bisnes ada masalah jauh-jauh. Tapi kalau nak ke kubur masalah. Tambah-tambah kubur tu pokok yang mengagungkan kubur ni, kubur tempat minta hajat yang jadi ganti masjid, tempat ibadah, tempat doa, tempat gapo yang lebih kata lebih. Doa di kubur berbanding masjid. Tu jadi masalah utama dah berkelana ke kubur dah. Jadi musafir ke kubur matlamat tu jadi tempat doa. Tempat di masjid dia tak mustajab. Dah. Tu masalah. Tak mustajab doa sungguh. Ibadah besar sungguh pergi masjid, 3 masjid. Masjid Haram Mekah ni, Masjid Al-Aqsa, Masjid Madinah Nabawi dan lepas tu Masjid Al-Aqsa. 3 peringkat tu lah kalau boleh mana. Jadi tak usah. Seterusnya beliau menyebut apa yang membawa kepadanya bermusafir bagi menziarahi kubur-kubur dari perbuatan-perbuatan berbentuk syirik dan bid'ah. Jadi Syekh Sidi Hasan Khan pun sebut lah. Masalah musafir jauh ke kubur ni jadi syirik dan bid'ah. Biasa jadi gitu ni. Sebahagian besar memang begitu lah. Sikit benar tidak sampai tahap tu dah. Paling kurang bid'ah, banyaknya syirik lah. Jadi banyak berlaku dah. Kemudian beliau berkata dah hasil kata-kata dan kesimpulan matlamat pada kedudukan ini. Masalah musafir untuk menziarahi kubur-kubur, apa-apa kubur sekalipun, sekurang-kurang darjatnya adalah ia menjadi dari perkara yang sama-sama. Dan orang beriman terhenti pada syubhat-syubhat. Jadi orang beriman tak segi benda-benda hak boleh jadi, benda boleh jadi syirik ke. Ada kata syirik, ada kata tak. Ataupun boleh timbul rasa lebih berkat doa di kubur. Lebih daripada doa di masjid. Dan lebih daripada kita tawasul nak amal. Pada kita cari kubur tak boleh. Akan tapi siapa musafir dan menyediakan kenderaan ke Masjid Madinah dan singgah padanya, sesungguhnya disunatkan baginya atau wajib. Bukan sunat saja, wajib menziarahi kubur Rasulullah SAW. Dan janganlah dia meninggalkan kelebihan ini. Cerita panjang-panjang ziarah kubur lain dah. Kubur Nabi ni sebenarnya Madinah tu sendiri dia ada kelebihan dah, berkat habis. Tempat tu sendiri berkat, masjid ni berkat. Dan sampai situ mestilah sudah tentu kita wajib dah ziarah Nabi, misalnya ke Nabi. Dan dengan ini dia akan terkeluar dari kesilapan fahaman para ulama, celaan para fuqaha dan tentangan golongan sufaha serta orang bodoh lah sufaha ni. Serta terhasil dengan itu satu bahagian
Daripada perbuatan menghimpunkan di antara riwayat berlain. Ada hak kata tak boleh jalan jauh kubur ke. Maksud lain kubur Nabi ni tidak termasuk dah. Kerana dia sendiri pun situ Madinah. Jadi dia kelebihan tepat dah. Kalau ya. Dan siapa yang berkata bahawa menzahir Rasulullah selepas wafat baginda yang mulia di negeri baginda yang berganda tersebut bagi penduduknya atau orang yang melaluinya atau orang yang menyegahinya dimakruhkan atau diharamkan, maka orang tersebut telah zalim, melampau dan bersalah. Kalau doa berdoa siapa aku kata haram lah. Nak pergi kubur Nabi tu ngaruk dah. Zalim, lampau, bersalah dah. Tak logik rasul dah. Tidak logik orang Islam lari pula dah. Cumanya kelebihan tepat dia. Utama dah Madinah. Tamat masuk kata-kata beliau. Mudailah dengannya, dan siapa yang ingin tambahan maka hendaklah dia merujuk pada syarah tersebut ataupun pada tempat-tempat yang telah saya tunjukkan dari syarah Nawawi, Ibn Hajar dan Asy-Syafi'i, wallahu a'lam. Larangan dari mengambil kubur-kubur sebagai tempat sambutan perayaan. Macam peraya ramah lah. Lagi senyap-senyap tu molek. Pergi ramah-ramah nak ingat mati gapo tak ingat mati. Dia molek pergi tengah malam lah kubur. Ni kubur tengah malam takut ke hati pula. Bukan takut mati ke apa, takut ke hati nak. Kubur tengah malam. Nabi tu biasa ziarah kubur tengah malam sebab mudah ingat mati. Biasa sore nak senyap. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah melarang dari musafir untuk menziarahi kubur-kubur. Larangan yang dikandunginya telah membataskan berkelana ke masjid-masjid yang 3 saja. Sesungguhnya baginda juga melarang daripada pengambilan kubur-kubur sebagai tempat sambutan perayaan ataupun seumpama sambutan perayaan lah. Ramai lagi lah. Dengan larangan yang dikandung oleh sabda baginda SAW. Maksudnya, janganlah kamu semua jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur-kubur. Dan janganlah kamu semua menjadikan kuburku sebagai sambutan perayaan. Dan berselawatlah ke atasku, kerana sungguhnya selawat kamu sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Kalau nak kira siapa ke Nabi, selawat tu. Kita selawat, ada malaikat jauh hantar ke Nabi lah. Tu pun tak kena direct juga. Bahkan kata-kata risalah dekat nak kubur Assalamualaikum, adakah Nabi tu dengan direct? Mungkin tidak juga. Ada malaikat je dunia apa juga. Supaya jauh dekat. Cuma dia kita dekat lebih utama lah. Kerana berasa dekat Nabi ni. Dan demikian adalah dia dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia mempunyai jalan-jalan periwayatan lain melaluinya dan melalui selainnya dari kalangan para sahabat. Gitulah. Lihat Al-Ma'lud Syarah Sunan Abu Daud jilid 6 muka 132. Ada cerita Nabi kita pergi kubur Nabi dekat. Nabi dengar lah. Tu kita ucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Macam-macam lah dah. Sebenarnya tu doa lah. Doa pun yang ada lain. Doa dia tidak dengar direct. Dia kena ada perantara malaikat dan sebagainya. Boleh sampai ke Nabi. Jauh dekat supo ya. Nah. Kalau kata tu sebab apa? Sebab Assalamualaikum macam dekat ni. Tu cara. Kita boleh semaya, kita duduk jauh, kita baca juga kan. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Serupa je Assalamualaikum ya Rasulullah dekat tu. Jadi jauh pun kita baca juga kan Assalamualaikum. Jadi bukan masalah dekat jauh. Waktu je dia ajar oleh Nabi. Bukan bermaksudnya dengan direct. Bukan ada perantara malaikat dah. Jadi kita nak faham benda-benda gitu. Serupa jauh dekat dah. Cuma dekat tu kita kejiwaan kita rasa dekat dengan Nabi. Kita mesti lebih hormat, lebih bersungguh. Itulah kita doa ke Nabi dah. Jadi kena faham kita. Jangan anggap dekat jauh. Ni dak bincang bab zat tu gak. Mungkin mai detail lain sah kami selihi bisyai gapo dak. Apa kau tidak berjisim, tak bertempat dengan takrif tempat jisim masa tidak di masa benda hak Nabi tak cerita detail, kita detail. Ada kita nafi banyak, kita pasal kurang lebih lah. Tiba-tiba bab ni kita ni jadi apa? Anggap mudah-mudah pula sehingga Nabi ni sumpah kita zahir ala zahir ni masalah lah. Apalah cerita dekat tu lah kira lah. Okey. Gitulah selawat ke atasku kerana sungguh selawat kamu sampai aku di mana saja kamu berada, mana-mana pun sapa dah. Selawat kita ke atas Nabi ni. Dan demikian adalah dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan sanad sahih dari jalan hadis Abu Hurairah. Dan ia punya jalan-jalan periwayatan lain melaluinya dan melalui selain daripadanya dari kalangan para sahabat. Banyaklah. Ada yang kuatlah kita kata tak.
Al-Muhalla Syarah Sunan Abu Daud jilid 6 muka 132. Lepas tu para ulama telah memahami daripada sini larangan dari melakukan ziarah tahunan yang bermusim bagi kubur-kubur. Jadi ulama-ulama ramai juga tak kait nama Wahabi dah. Memang ulama Munawi ke apa bukan Wahabi dah. Jadi dia kata masuk je ziarah tahunan bermusim ni macam beraya. Ya perayaan ke apa tanda je ramai. Apa tanda perayaan lagi ke apa bermusim. Kalau ramai saja betul dia orang buat haji buat umrah tu tak ada kaitan. Dah. Sebabnya dia matlamatnya bukan musim nak ajak lebih ziarah pasal tu tapi betul tak apa betul hak ni pisah. Kalau ziarah huk gak dia buat boleh Syaban tarikh berapa dah macam satu perayaan. Bahkan ziarah kubur untuk musim raya pun tak molek juga macam perayaan juga dah. Soalan bertarikh tapi kalau betul kita klik kita untuk jauh untuk kerupu masa tu ziarah tak apalah. Ni kita ni duduk Kelantan tu boleh ziarah dalam Musnain tiba-tiba raya pagi raya baru ziarah 2-3 hari sebelum raya tak segi ziarah tak kena lah tu. Dah. Jadi melakukan ziarah tahunan yang bermusim bagi kubur-kubur tak boleh. Berkatalah Al-Allamah Al-Manawi rahimahullah. Maknanya adalah larangan dari perhimpunan untuk menziarahi baginda seperti perhimpunan mereka untuk sambutan perayaan. Sama ada untuk mengelakkan penyusahan atau benci mereka akan melampaui batasan pengagungan. Jadi matlamat Nabi lagi tu. Pertama tak susah, yang kedua benci dah. Takut lepas melampaui batas pengagungan dah. Kemudian beliau berkata dan diambil daripadanya bahawa perhimpunan orang awam pada setengah pusara para awliya, kubu-kubu tok-tok wali ni. Pada hari atau bulan-bulan tertentu dari setahun sambil mengatakan ini adalah hari dilahirkan syekh tersebut. Haul ni. Serta mereka akan makan dan minum. Sempena tu lah. Haul tok wali lah. Dan barangkali mereka akan menari-nari padanya adalah dilarang dari segi syarak dan wajib ke atas pemerintah syarak. Menegah mereka dari perkara tersebut, mengingkarinya ke atas mereka dan membatalkannya. Tamat oleh Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Jilid 6 ke surat 32. Aunul Ma'bud ni apa dia? Mubarak Furi apa dia? Tufatul Afazi tak? Tertrizi. Tak ingat. Jadi ulama India jugalah Aunul Ma'bud ni. Ia rujuk pada Allamah Munawi peringkat awal lagi. Munawi ni sezaman kalau tak dengar Imam Suyuti ni, dia ulama setahu saya lah Syairah bukan ulama Salafi Wahabi lah. Jadi tapi dia tu pun kata tak boleh nah. Okey lepas tu dah Aunul Ma'bud jugalah Syarah Sunan Abi Daud jilid 6 ke 132-33 ni. Ziarah adalah ziarah tahunan. Yang poin sini ziarah ni adalah ziarah tahunan yang dilaksanakan pada tarikh-tarikh tertentu yang sedia maklum hari-harinya dari bulan tersebut, iaitu hari-hari ke-9, hari-hari ke-10, ke-11 dari bulan Syaban. Ia nak lalu tu kita kata ni. Kita pergi ziarah, kita pergi Makkah bulan Zulhijjah tu. Hari Tarwiyah, hari Asyura gapo start Tarwiyah lepas Zulhijjah gapo siapa ke 9, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Upacara haji kerana kita mengagungkan Allah, bukan mengagungkan Kaabah. Benarnya mengagungkan Tuhan punya Kaabah Allah SWT. Ketika kita tawaf dan kita buat upacara haji kerana kesucian hari tersebut, kelebihan tempat tersebut lah. Tempat telah disucikan oleh Allah SWT, mengagung matlamatnya untuk mengagungkan Allah. Lepas syaitan ke apa ke itu matlamat mengagungkan Allah. Tiba-tiba apa ni ziarah nak lawal Mekah haji dah. Dia soal buat upacara haji di kubur Nabi Hud. Untuk agungkan siapa dia? Agungkan Allah guananya, bukan rumah Allah situ kubur Nabi Hud, bukan Nabi Hud tu Tuhan. Jadi dia agungkan Nabi Hud seperti Tuhan. Nak jadi unsur-unsur syirik lah. Bahkan lebih dahsyat dan lebih pahit lagi, ia diserupakan hingga keadaan yang besar dengan hari-hari haji. Di sana terdapat hari menyembelih juga, hari wukuf dan hari nafar juga. Dia ada juga. Pergi ziarah lah. Ada hari sembelih, ada hari wukuf, ada hari nafar. Hari raya adalah hari ke-10 dan hari wukuf adalah hari ke-11. Ni pok dia buat kerja ni. Bid'ah. Pok Habib. Dia Habib Umar. Start mula ni. Ziarah ni, ziarah tahun ni. Yang As-Saban berkata mengenainya. Dan dia adalah orang yang menghadiri ziarah ini As-Saban lah. Ada pengarang kitab kita bicara sebenarnya.
dan mengetahuinya dengan sebenar-benar pengetahuan penyaksian dan bukannya dinukilkan daripada siapa-siapa dia berkata dikira hari ke-10 sebagai hari raya penziarah hari ke-10 itulah Sya'ban, ke-10 Zulhijjah, 10 Sya'ban dah. Sebagai hari raya penziarah pada laluan bukit tersebut, maka mereka akan menyembelih kambing-kambing dan mereka akan makan selazat-lazat makanan. Mereka berseni dan memasak makanan, masuk sedap. Daripada berapa jenis makanan ni terdiri dari harisah dan selainnya. Harisah ni bubur masak daging. Rujuk Muqassad bab 3 dan telah menyanggah dalam perbuatannya menjadi hari ke-11 sebagai hari waqafah. Hari wukuf lah semua yang menulis tentang perkara tersebut lah. Jadi hari 10 tu hari kita kata oleh hari korban lah. Dah. Cuba Mekah lah. Cuma dia wukuf dia bukan 9 Sya'ban, tapi lagi pada 11 lah. Dia berkata sebelum itu waqafah adalah wukuf lah tak? Adalah pada hari ke-11. Lalu akan sempurnalah kedatangan penziarah dan siapa yang sempat waqafah, sempat wukuf lah, maka dia telah sempat berziarah. Waqafah atau wukuf tersebut adalah pada waktu pagi hari ke-11 Sya'ban. Kita ingat lah, dia buat haji membesarkan Nabi Hud tu. Nak lawan membesarkan Allah di Mekah, iaitu dengan buat hari Sya'ban, bulan Sya'ban, 10, 11, 12 gitulah dah. Pada hari ke-11 Sya'ban dah. Dan ia dinamakan waqfah, wukuf, seperti wukuf di Arafah lah. Kalau kita orang Islam ni tak. Maka siapa yang sempat wukuf di Arafah, maka dia telah sempat haji. Dan siapa yang terlepas wukuf, maka terlepas haji. Ni hak kita berjasa haji kalau tak ada wukuf 9 Zulhijjah. Di pada Arafah tak jadilah haji tahatung nak. Kena qada dengan segera, wajib segera tahun depan pula dah. Demikianlah juga dalam ziarah Hud ni, gitu juga. Kalau tak wukuf 10 Zulhijjah korban dulu. Sebelah tu tak wukuf di ziarah Hadramaut tu. Tak wukuf situ tempat dia lah. Ada tempat-tempat tertentu tempat dia tu. Tak jadi juga ziarah Hud. Maksudnya kita ziarah Mekah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Tuhan. Dan ziarah Hud untuk mengagungkan Hud. Mengagungkan Hud seperti mengagungkan Tuhan jadi seolah syirik lah. Ada unsur-unsur syirik lah. Tak siapa syirik sebenar pun dekat-dekat syirik besar lah. Syirik kecil pun dah. Kalau siapa syirik besar minta hajat ke apa, jadi syirik besar, jadi kafir gitulah dah. Kalau yang anggap itulah dapat tunai hajat dah, terima mandat Tuhan dah, Tuhan beri kuasa untuk tunai hajat, jadi Tuhan kecil pada Nabi Hud ni, jadi kafir teruslah dah, kafir besar lah. Kalau tidak syubhat dekat nak kafir, kita kata lah kafir kecil ke kan. Kalau jenai belik-belik ada kita minta Nabi Hud minta Tuhan. Kadang kata gitu dah, apabila kita tekan dah. Gitulah penganggap apa ni lah. Kemudian dia berkata Muqassad bab 3 di bawah tajuk An-Nafrah. Bermula Nafrah pertama dah. Nafrah awal ke apa dah. Pada hari ke-11. Hari ke-11 yang tidak lama lah kalau kita buat haji. Hari ke-12 Zulhijjah. Dia ni hari ke-11 Sya'ban dah. 11 Sya'ban tu boleh dah Nafrah dah. Lalu akan berhambus dan bertolak keluarga Alawi, keluarga Sai'un. Ada keluarga pok dia dan siapa yang berada di barat Sai'un. Jadi keluarga pok ni Alawi belakang ni kan. Dia pok dia dulu dah. Manla kafilah ahli tarim mula Nafrah pada hari 12 Sya'ban. Ahli tarim. Ada pula ahli tarim juga. Tarim ni keturunan keluarga dia juga dah, anak beranak dia juga Alawi ni. Jadi dia kata iaitu orang yang bahagia atas lembah dan dia telah menjelaskannya bahawa mereka adalah siapa yang di barat Sai'un. Muka 3 sampai 3 betul lah, lebih kurang lah. Bahkan Sya'ban itu bulan Sya'ban dah. Bulan Ramadan lah. Bulan Sya'ban itu sendiri telah disandar kepada Hud. Maka orang ramai di sana mengenainya sebagai bulan Hud. Bulan Sya'ban jadi bulan Hud dah. Berkata As-Sabban Tok Guru dia lah, awak kita lah. Dan bulan Hud adalah bulan Sya'ban. Kerana nilai ziarah dinamakan bulan tersebut. Dilafazkan padanya bulan Hud. Nama ini diketahui di sisi para pekerja dan para peladang. Serta di sisi ramai di kalangan lapisan-lapisan lain, terlebih masyhur dari bulan Sya'ban sendiri lah. Bulan Hud ni lebih suhur daripada bulan Sya'ban lah. Kepastian ini kesemuanya di atas pengambil kiraan ziarah Hud adalah berbentuk tahunan, bermusim.
Yang termasuk dalam larangan tidak menghalang asyatiri, pengarah kitab ada ayat kelebihan ziarah ni tak. Tidak menghalang asyatiri untuk menafikan bahawa ziarah tersebut adalah muslim. Saya tidak tahu bagaimana berseronok mana manusia ini menipu. Dia kata tidak bermuslim. Tiba-tiba syabir, tidak syabir dah. Dan merendah-rendahkan akal orang ramai. Wallahul musta'an. Kita minta tolong Allah lah. Jadi kita sekat tu aja dah. Sekat ni lah perbincangan kita tutup lah. Jadi kalau kita kira ni, orang ziarah ni banyak lagi lah kesatan dia ni. Apa cara-cara yang tidak semata-mata di kubur Nabi Hud. Kubur lain pun lebih kurang lah. Ini cerita detail dari segi percara sana. Tapi kalau nak sebut khusus untuk kubur Nabi Hud, kelebihan ke apa yang kata tu, benda-benda yang tipu masyarakat semata-mata untuk kubur Hud. Nabi boleh syabir perbuahan Nabi boleh Hud. Hak ni kita cerita sekat ni saja. Kira habislah kitab kita ni. Wallahu alam. Jadi kita mintalah benda-benda ni sebarkan pada semua masyarakat supaya mereka tidak taksub pada golongan Habib sehingga mereka ni terpengaruh sehingga membawa pada khurafat, bid'ah ni kita takut pada syirik. Syirik mengagungkan tok wali, mengagungkan Nabi Hud sehingga memberi mandat Tuhan kepada Nabi Hud dan pada tok wali ni. Benda ni akan merosakkan agama kita walaupun dikatakan berakhlak mulia, walaupun menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.